Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Ustaz Faiz selaku imam tarawih kita pada malam ini, tuan-tuan imam, para asatizah, tuan-tuan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan masa kepada kita pada malam ini, dan juga kerana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk solat Isyak secara berjamaah, dan juga diikuti dengan solat tarawih dan seterusnya tazkirah, dan kemudian kita akan sambung lagi sebab solat tarawih kita dan kemudian diakhiri dengan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, jadi pada malam ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian tentang beberapa perkara. Jadi Ramadan pada kali ini, apakah yang perlu kita jaga dan kita buatnya dengan sungguh-sungguh dan juga berkualiti. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini berbeza pada tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini amat bermakna dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama sekali, iaitulah apa yang perlu kita jaga ialah solat. Kerana apa? Kerana kita banyak solat pada bulan Ramadan. Dimulakan mungkin tuan-tuan bangun sebelum sahurnya, solat tahajud, solat hajatnya, solat taubat. Dan mungkin ada juga sebahagian kita yang melakukan solat tasbih, kemudian solat subuh secara berjamaah dan sebagainya. Kemudian bila mana datangnya Isyak, kita solat Isyak secara berjamaah, dan seterusnya lagi diikuti dengan solat tarawih. Ada kalanya kita buat 20 dan ada kalanya kita buat 8 dan sebagainya itu. Namun begitu, solat sunat kita yang kita lakukan ini kuantitinya begitu banyak. Jadi kita perlu jaga solat kita. Mudah-mudahan solat yang dikerjakan dengan banyaknya rakaat itu adalah solat yang berkualiti. Dari segi sujudnya, rukuknya dan juga sebagainya, dan rukun-rukun dan apa sahaja solat kita ikuti dari segi solat sahnya dan sebagainya itu kita buat dengan sempurna. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salati lidzikri. Sadaqallahul azim. Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, innani, sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang disembah selain daripada aku, fa'budani, maka sembahlah aku, wa aqimis salati lidzikri, dan tunaikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan, di dalam kita melaksanakan solat yang banyak, solat yang kuantitinya juga begitu banyak. Jangan kita kecualikan di dalam solat kita itu melainkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, ulama tafsir pada kurun yang ke-14 Hijrah,
Dia mengatakan bahawa disebut solat meskipun termasuk dalam ibadah. Solat termasuk salah satu daripada bentuk ibadah. Disebutnya solat itu kerana kelebihan solat itu. Apakah kelebihan solat? Kerana di dalam solat itu terdapatnya ibadah hati. Ibadah hati sebelum kita nak melaksanakan solat, antara rukunnya yang lain, iaitulah kita kena niat. Dan kemudian juga ibadah hati yang lain, iaitulah khusyuk kepada Allah SWT. Fokus di dalam solat. Inilah kadang-kadang sebelum solat kita kena ingatkan diri kita bahawa sesungguhnya kita sedang solat, sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan fokuskan begitu baik di dalam solat kita. Lakukan yang terbaik di dalam solat kita. Kita ini manusia biasa tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Kadang-kadang dalam solat ini biasanya begitulah. Rakaat pertama fokus dia lain macam sikit. Kemudian dia main rakaat yang kedua, dia pusing lain. Dia pergi ke kulim, dia pergi ke lunas. Lagi dia main patah balik majlis sadah. Lepas tu lagi dia terlupa balik, teringat slipper dia. Dan tadi mai tak pakai mask, teringat mask pula. Jadi macam-macam. Dalam kali sembahyang kita tu, berapa banyak persen yang kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, jadi sepatutnya solat yang dilakukan itu mestilah diikuti dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah kelebihan solat ini satu ibadah yang special. Di sana terdapat ibadah hati dan juga ibadah lisan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir-zikir di dalam solat, dan juga adalah ibadah anggota badan. Anggota badan kita, rokoknya, kita sujud dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah sekalian, jadi yang demikianlah kerana tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah semua kebaikan. Dan maka Allah lah yang mensyariatkan berbagai ibadah. Tujuannya adalah mengingati Allah SWT. Allah syariatkan berbagai ibadah kepada kita. Allah syariatkan salat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan zakat, haji dan sebagainya, dan beberapa ibadah-ibadah yang lain, tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak dan mendidik kita kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada solat. Jadi bila mana kita melaksanakan solat tarawih, sebenarnya kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan hilangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam radar kita. Mungkin kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala di solat kita kehilangan radar, tak menemui Allah SWT. Yang banyaknya di dalam solat itu barangkali mungkin perkara yang lain dan sebagainya. Kalau tak buka puasa lagilah celaru. Tak lagi teringat makanan ataupun moral yang belum dimakan, lagi itu lagi celaru. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, saya nak mengajak pada diri saya terutamanya dan semua kepada muslimin dan muslimat, mudah-mudahan solat yang kita kerjakan bukan hanya kuantiti yang kita kejar, bahkan kualiti di dalam ibadah tersebut. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang ni selalu kita dengar dalam khutbah. Apa di dalam ayat ini, surah Al-Ankabut ini? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, di dalam surah Al-Ankabut ini maka dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh membaca Al-Quran. Membacakan apa yang diwahyukan kepada kamu minal kitab. Kitab yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan juga wa aqimis salah, dan juga mendirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Jadi adalah kesan di dalam solat. Jadi ibadah ni dia ada kesan dia sendiri. Kalau di dalam solat
Kesan solat yang berkualiti, solat fardunya berkualiti, solat sunatnya berkualiti, dengan keadaan menghadirkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melaksanakan segala rukun-rukun dengan yang terbaik sekali. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, bila mana kita melakukan tersebut, kesan daripada solat yang berkualiti, kita akan mendapat satu benda yang kesan daripada solat itu, iaitulah solat yang kita kerjakan mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain ada kesan-kesannya yang tersendiri. Kalau ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini, jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang keduanya adalah kita kena jaga puasa kita. Kerana puasa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ibu dan sekalian, jadi macam mana nak mengurus puasa kita? Kalau kita tengok di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahawa iman dan juga puasa ada hubung kait dia di antara satu sama lain. Jadi kita mengurus puasa kita dengan iman. Kita mengurus puasa kita dengan iman, bukannya dengan diri kita sendiri. Kalau kita yang mengawalnya, kadang-kadang kita tak mampu, kita kawal puasa kita yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, disebabkan seseorang yang mempunyai keimanan, maka dia pastinya akan meninggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia mengurangi pahala puasanya, yang boleh menyebabkan pahala puasa dia berkurangan. Kerana apa? Kerana dia orang yang beriman. Sebab puasa ini satu benda yang berat. Jadi imanlah yang mengawalnya seseorang itu daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Semua orang boleh puasa, tetapi sejauh mana iman dia mampu mengawal diri dia untuk melakukan puasa yang terbaik, daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari. Jadi apakah yang boleh mengurus adalah mengurus puasa, iaitulah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengurus masa. Semua orang ada 24 jam, ibu dan ayah sekalian. Jadi bagaimana kita nak mengurus hidup kita setiap hari? Mestilah dengan iman, bukan dengan akal. Kalau kita mengurus dengan akal, barangkali ada kekurangannya di situ. Tapi kalau mengurus masa dengan keimanan, kita boleh melakukan banyak benda, banyak kebaikan dalam 24 jam itu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Jadi di situlah yang dijelaskan bahawa puasa ada kaitannya dengan iman. Bila kita laksanakan puasa kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, iaitulah kita berpuasa sama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufirana, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, jadi fungsi iman di sini sebenarnya membantu kita dalam melaksanakan amal ibadah, terutamanya amal ibadah puasa yang kita laksanakan, mudah-mudahan baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, kemudian saya nak sentuh sikit dengan doa. Puasa ini tidak lain dan tidak bukan, kalau kita tengok dalam muka surat yang ke-28 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahawa aku ini dekat. Aku ini dekat. Fa inni qarib, aku ini dekat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, dalam sesuatu keadaan kita selalu mencari Allah. Waktu bila
Waktu kita susah, kita selalu mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mencari orang lain. Dan apakah yang menyebabkan kita boleh terdorong untuk mencari Allah? Iaitulah tidak lain dan tidak bukan adalah kerana iman kita. Kita ada sedikit iman di dalam hati kita, ataupun ada imannya. Imanlah yang main peranan untuk kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita dalam keadaan kesusahan. Jadi dalam keadaan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa aku ini amat dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa sekiranya mereka meminta. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, Allah ni dekat. Allah dekat dengan kita. Tapi walaupun seorang itu dekat, contoh dia YB mai ke Taman Sejahtera ni. Dia mai, tapi dia duduk dekat dengan kita, depan kita saja. Depan kita. Tapi kita tak minta apa kat dia. Jadi tak dapat apa. Jadi tuan-tuan ini kepada Allah. Allah ini lebih lagi. Allah ini amat dekat. Allah amat dekat dengan kita. Jadi kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan. Tapi ada syarat itu. Ada jawab syarat. Cara nak minta ataupun nak dimakbulkan doa kita, falyastajibu li wal yu'minu bi. Itulah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yu'minu bi, beriman kepada aku, maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu dia tidak beriman kepada Allah, tetapi dia nak minta agar Allah makbulkan. Maka syarat dia tak cukup. Dia nak Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa dia, tapi sembahyang tak mau. Sebab apa? Sebab di situ syarat yang begitu jelas. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa taatlah perintah aku, laksanakanlah perintah aku. Siapa yang melaksanakan perintah Allah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya Allah akan memakbulkan doanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Jadi begitu hebatnya ayat ini yang memberi motivasi kepada kita agar sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang sombong adalah manusia yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah manusia yang sombong. Dia merasakan bahawa dia tidak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta apa pun. Sedangkan waktu-waktu untuk mustajab doa ada pelbagai. Antaranya iaitulah waktu ketika mana azan, di antara azan dan juga iqamah. Itu adalah waktu dimakbulkan doa. Kemudian waktu mana lagi? Kemudian waktu ketika mana sujud di dalam solat. Kemudian pada waktu mana lagi? Iaitulah sepertiga malam. Dia bangun pada tengah malam, Allah SWT kejutkan dia, rugi dia. Walaupun dia tak semayang, tapi paling tidaknya dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi? Pada hari Arafah. Kemudian apa lagi? Semasa hujan turun. Kita kadang-kadang pada hari ini ada beberapa tempat yang kadang-kadang damai sekali. Contohnya pada hujan turun, satu dah. Waktu hujan turun itu, kemudian pada waktu itu juga barangkali hujung hari Jumaat, contoh dia pada lepas asar, sebelum maghrib, belum berbuka puasa. Lepas tu sebelum berbuka puasa, kadang-kadang 3 waktu yang dihimpunkan sekali. Tapi kadang-kadang kalau kita jarangnya memanfaatkan masa tersebut, alangkah ruginya kita. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, mungkin 1/3 malam itu ada juga waktu tu hujan pun turun juga. 2 tempat yang digabungkan untuk dimakbulkan doa. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, dan yang serunya adalah waktu sahur dan juga waktu berbuka. Waktu sahur dan berbuka antara waktu mustajabnya doa. Dan yang lain iaitulah ketika mana bermusafir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, bulan Ramadan, kalau kita tengok menariknya, di antara ayat-ayat puasa ni dengan disambung juga dengan ayat-ayat puasa yang seterusnya itu, tengah-tengah itu Allah selitkan tentang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi
hamba Allah yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir sekali, iaitulah bila mana kita menyebut tentang doa, maka semestinya kita pastikan bahawa apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum adalah daripada sumber yang halal. Sebab antara yang lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahawa Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik, dan Allah tidak menerima sesuatu yang melainkan ia adalah baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik, jadi Allah menerima sesuatu yang melainkan ia itu adalah baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi Nabi SAW menyambung lagi, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan orang-orang mukmin perkara yang diperintahkan kepada Rasul. Seperti mana surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Sadaqallahu azim. Wahai sekalian Rasul, makanlah daripada sesuatu yang baik dan beramal soleh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam ayat yang lain juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172, wahai sekian orang yang beriman, makanlah daripada sesuatu yang baik, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, thumma dzakara ar-rajul yatilu as-safar ash'ath al-aghbar wa yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu al-haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijelaskan bahawa ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang hamba Allah, Nabi SAW ceritakan seorang lelaki yang dia ini jauh perjalanan dia, dan kemudian kusut rambut dia, lagi berdebu muka dia. Dia menghulurkan tangan, mengangkat menadah ke langit, dan dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhanku. Sedangkan kata Nabi SAW, wa mat'amuhul haram, sedangkan makanan yang dimakannya adalah haram, wa ghudhiya bil haram, wa mashrabuhul haram, dan minuman dia pun haram, wa ghudhiya bil haram, dan juga pakaian dia juga haram, dan dia dipelihara dari kecil hingga dewasa dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah nak memperkenankan doanya? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, heboh pada hari ini berkaitan tentang judi yang yang dikempenkan melalui sebuah lagu. Mungkin tuan-tuan tengok di dalam WhatsApp dan juga sebagainya. Yang melakukannya wallahu alam lah, Melayu ke tidak saya pun tidak pastinya. Dan alhamdulillah pihak berkuasa telah mengambil tindakan. Di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang mulia, mereka mainkan dengan isu-isu yang sensitif, seperti mana seolah-olah menggalakkan orang untuk ambil judi, mengambil jalan yang paling mudah, berjudi dan sebagainya, untuk mendapatkan duit dengan cara berjudi. Ada seorang muda tu dalam lagu tu lah, seolah-olah macam dia tu tak boleh balik kampung, duit tak ada. Kemudian main-main judi, duit terus banyak, daripada berapa ratus sampai 2,000. Ini hebat dia. Ni tak ada dah nak cari Allah Ta'ala dalam keadaan susah. Teringat yang tu dulu. Ini yang masalah. Sedangkan judi ini adalah satu perkara yang haram, dan juga amat dititik beratkan dalam Islam, dan pengharaman dia cukup berat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 menjelaskan
memang benarnya tentang apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabi wal azlamu rijsun minal amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundang nasib melalui batang kayu adalah satu perbuatan yang keji yang termasuk di antara pekerjaan syaitan. Jadi pekerjaan syaitan dan diajak orang pula untuk dilakukan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, inna rijalan yatakhawwaduna fil mali lillahi bighairil haqq falahum narul yawmal qiyamah, rawahul Bukhari. Sesungguhnya banyak orang cuba mendapatkan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka mereka berhak memasuki neraka nanti pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara masyarakat kita daripada isu-isu yang seolah-olah mempermainkan agama, dan juga tidak ada pun sedikit rasa sensitifnya pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pihak-pihak tertentu dia cakna dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menghormati orang lain, iaitu orang Islam, utamanya pada bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah yang sekalian, jadi satu benda yang kita rasa sedih dan juga kecewa. Alhamdulillah pihak berkuasa sejak kebelakangan ini memang dahsyatlah kita tengok, memang hebat dan juga membanteras apa saja isu yang datang yang merupakan salah satu sensitivity di dalam masyarakat. Wallahu a'lam bisawab. Saya mohon maaf pada tuan-tuan kalau ada salah dan silap menyebabkan tuan-tuan terasa hati dan juga sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapatlah membuat bekal kepada kita, kepada saya untuk ke hadap akhirat, dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita semuanya akan membawa bekalan yang baik pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ibadah yang kita lakukan semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bekal dan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.